Allah Subhanahu wa taala satu esa sama itu. Jadi keesaan Allah Subhanahu wa taala macam mana? Kita kena yakin bahawa Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala di segi zatnya, keesaan Allah Subhanahu wa taala tentang sifatnya, keesaan tentang segala perbuatannya. Semua kita kena yakin. Tidak boleh kita menyekutui, tidak boleh kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala sama ada segi zatnya, sama ada segi sifatnya, sama ada segi perbuatannya, tidak boleh sama sekali. Kalau siapa mensekutu Allah Subhanahu wa taala sama ada segi zatnya, di segi sifatnya, di segi perbuatannya, maka seseorang sudah menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik tak boleh. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa-siapa nak berjumpa, berharap nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia kena falyamal 'amalan salihan, adalah dia melakukan amalan-amalan yang baik. Wala yusyrik, jangan mensyirik bi'ibadati rabbih, dengan beribadah kepada Tuhannya, ahada, seseorang, satu pun tidak boleh mensekutuai. Tidak seperti mana orang kufur, orang kafir, dia menyembahkan berhala, menyembahkan selain daripada Allah, kerana dia menganggap bahawa dia lah benda yang berhala, dia lah mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa dia kepada mendampingkan diri kepada Allah. Itu tidak boleh. Dalam Islam kita tidak boleh menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara pegangan kita. Jadi apa maksud kata keesaan Allah Subhanahu wa taala di segi zat? Kita satu juga, kan ada dua kita, kan? Kita esa juga, tapi satu kita macam mana? Satu Allah Subhanahu wa taala macam mana? Adakah ada perbezaan? Ada beza. Walaupun kita ni tidak dua, satu juga. Kalau dua senang je kan? Dapat ramai sikit nikah. Itu ada seorang. Baik. Apa maksud keesaan Allah Subhanahu wa taala pada zat, pada sifat, pada af'al? Maknanya, maksudnya bahawa Allah Subhanahu wa taala itu tiada zatnya zat Allah bersusun daripada dua zat atau lebih daripada dua. Maknanya kita kena yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak terjadi daripada berbagai-bagai juzuk, tidak tersusun daripada berbagai-bagai juzuk, tidak. Bersalahan kebanyakan makhluk, berlainan dengan makhluk macam kita. Kita juga seorang kita juga, tetapi seorang kita adakah sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak, sebab kita ni bersusun daripada beberapa zat, seperti juzuk-juzuk. Kita ni berbagai-bagai juzuk. Juzuk apa? Dijadikan daripada 4 anasir, 4 jenis. Kalau ngaji sains kita tahulah. Kita terjadi daripada 4 jenis. Mana? Daripada air, daripada api, daripada tanah dan daripada angin. 4 jenis ni barulah jadi satu badan, satu tubuh badan kita. Jadi kalau kurang salah satu daripadanya, tak jadi. Mana? Tanah, daging kita. Api, darah kita. Angin ada dalam badan kita, dan air ada pun dalam kita.
Jadi kalau tiga empat ni terjadilah satu tubuh badan seseorang manusia. Jadi adakah sama dengan Allah? Allah tidak macam itu. Zat Allah Subhanahu wa taala tunggal, zat Allah Subhanahu wa taala tidak tersusun berbagai-bagai juzuk. Batu tidak jangan menggambarkan zat Allah Subhanahu wa taala begini begitu, gambaran berbagai-bagai gambaran di fikiran kita, di hati kita, maka semua tu kena tolak. Kullu ma khatar fi qalbika, apa saja yang terlintas di hati engkau, bahwa batilan itu batal, tidak sebenar. Kena tolak. Jangan kita ikut. Jangan bila kita berzikir yang nampak gambaran Allah Subhanahu wa taala begini, kita kena tolak. Itulah pegangan kita. Allah tidak, kira kita dah belajar tentang sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah bersalahan dengan makhluk. Berarti kalau ada gambaran tentang zat Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena tolak, jangan terima sama sekali. Itu dari segi pegangan. Biar betul-betul. Betul, kalau kita betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keesaannya, maka tidak sama sekali seseorang itu menyembah selain daripada Allah. Mereka walau orang dia percaya juga bahawa Allah itu satu. Percaya juga bahawa Tuhan itu satu. Tapi kenapa mereka ini sembah? Sebab dia menganggap yang ini membawa kepada mendampingkan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nama itu disebutkan salah. Betul, dia tidak kena kepada tempat sesat jalan. Adapun kita seorang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita menyekutuai Allah Subhanahu wa taala. Baik, boleh jangan kita menganggap bahawa Allah ini berjuzuk-juzuk. Macam mana kalau ada ayat Quran yang menunjukkan ada muka, ada tangan, ada kaki, berjalan, turun, naik, suka. Macam mana itu? Itu perlu kena serah kepada Allah. Dan kata pendapat mazhab khalaf, mereka mentakwilkan yang semenisbah yang sesuai dengan itu. Kalau kata yadun, qudratullah, inayah. Kalau kata muka, maksud zat, bukan muka. Kalau sebut turun, mana rahmat turun. Dan berbagai-bagai lagi. Kenapa? Kerana nak mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada jisim. Betul, kalau siapa-siapa yang mengiktikadkan, menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, Allah berjisim, Allah ada tangan, Allah ada kaki, Allah ada muka, maka semua itu adalah menjadi kufur kepada Allah. Sebab itu tidak boleh sama sekali menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Itu di segi keesaan tentang zatnya. Jadi kena faham, zat Allah tidak tersusun, tidak terjadi daripada berbagai-bagai juzuk. Itu pahaman. Tidak sama dengan makhluk. Adapun makhluk terjadi berbagai-bagai juzuk. Walaupun satu, kata satu kereta, satu kereta tu banyak mana juzuk besi itu campur. Satu badan kita ada sebagainya yang lain lagi, berbagai-bagai juzuk terjadi walaupun satu sekalipun. Tidak, adapun Allah tidak macam itu. Dan bersusun ini dinamakan dia kam muttasil pada zat. Kalau satu badan, satu juzuk, satu tubuh yang terjadi di berbagai-bagai juzuk, dinamakan dia kam muttasil. Mana beberapa benda yang berhubung, yang bersambung pada zat. Sebenarnya kita lah. Kita ni dinamakan dia kam muttasil. Boleh faham tak kam muttasil? Boleh? Boleh faham kam muttasil? Boleh tak boleh? Boleh Kita ni satu ke dua? Satu kita ni jadi berapa juzuk?
banyak. Jadi banyak tu dinamakan saudara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 katakanlah. Saudara 4 ya. Jadi 4 tu campur jadi satu. Nampak? Jadi muttasil itu mencampur, sambung. Kam tu beberapa juzuk yang bersambung-sambung jadi satu. Jadi walaupun kita ni dikirakan satu seorang, tetapi jadikan beberapa juzuk yang berhubung-hubung barulah jadi satu. Itu nama dia kam muttasil. Pada zat. Berarti kalau kam muttasil pada zat ini ternafi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak sama sekali bersifat dengan sifat kam muttasil. Betul kita pun faham tadi. Zat Allah pada zat ni Allah tidak berbagai-bagai jadi pada zat Allah. Tidak ada sama sekali. Betul, jangan kita menggambarkan bila kita sembahyang. Walaupun ulama menganggapkan kita menghadap seolah-olah kita menghadap raja. Biar kita nampak seolah kita berhadapan raja, tapi bukan nampak Allah duduk di hadapan. Bukan nampak Allah Subhanahu wa ta'ala duduk atas kursi. Tak. Jangan kita faham. Mana kita masuk surga, jangan nampak Allah di hadapan kita. Tidak. Allah tidak depan, tidak belakang, tidak atas, tidak bawah, tidak kanan, tidak kiri. Macam mana? Wallahu a'lam. Cuma istilah sebut di hadapan Allah, maksudnya menghadap. Tapi menghadap bukan depan macam kita menghadap raja. Tak. Itu pegangan. Kalau kita menganggapkan Allah berdepan dengan kita berdepan macam kita berdepan raja, berarti Allah tu berpihak. Bila Allah berpihak, maka Allah tu bertempat. Berarti Allah tidak ada di belakang. Kalau Allah tidak belakang, macam mana Allah nak tahu jangan belakang? Itu silap. Betul? Macam mana? Wallahu a'lam. Sebab itulah kita tidak boleh mengetahui tentang hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma keyakinan kita, biar kita yakin bahawa Allah pada zat Allah tidak terjadi berbagai berjuzuk. Seperti mana orang kafir menganggap Tuhan dia jadi daripada kayu, jadi daripada batu, jadi daripada gigi sepatah, dia cabut, dia tidak merugikan gigi dia buat Tuhan gantung di tekak. Hebat kan? Dia tak rugi. Jadi Tuhan Allah tidak semacam itu. Habis. Jadi maknanya kam muttasil pada zat Allah tidak berlaku sama sekali. Adapun selain daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan ada kam muttasil. Kalau tidak ada kam muttasil, mustahil. Dan yang pertama. Yang kedua, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tiada yang menduai baginya, bagi Allah pada zatnya. Tiada menduai mana tiada lebih daripada dua. Satu, maka jadi ia Allah berbilang-bilang. Berbilang ini dinamakan kam munfasil pada zat. Yang tadi kita dah bahas tentang zat Allah tidak terjadi daripada berbagai-bagai juzuk. Tidak sama sekali. Itu dinamakan dia kam muttasil. Yang kedua, tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala juga di segi zatnya, bahawa Allah tidak ada dua zat. Faham? Allah tidak ada dua zat. Itu maksud dia. Bukan kata ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7 sampai ada 9 ke 100 dan sebagainya. Tidak sama sekali. Seperti mana anggapan orang kafir, berbagai-bagai Tuhan macam-macam. Ada yang tangan 11, ada yang kepala gajah, ada yang kepala harimau, ada kepala kuda, macam-macam rupa. Badan manusia, kepala gajah. Ada? Siapa yang tahu cerita dia? Tak kenal? Tak tahu? Tuhan dia ada kan? Badan manusia, kepala gajah, sembah juga. Ada yang kepala, yang muka macam muka muka harimau, macam-macam. Sebab apa? Dia buat berhala tu mengikut keadaan dia tengok. Dia nampak jin gambarkan dia. Habis. Jadi semua itu adalah palsu belaka.
Jadi Allah Subhanahu wa taala esa pada zat, mana tidak ada dua, tidak ada tiga dan seterusnya. Tidak berbilang-bilang pada zat Allah. Ya. Kalau sekiranya kalau zat Allah Subhanahu wa taala berbagai banyak, katalah dua ke tiga ke, hancur dunia ni. Hancur. Tak akan aman, tidak akan berlaku dengan baik. Sebab gaduh. Tuhan pertama nak berikan kepada si Mamat, ada nama Mamat kat sini tak ada Kalau ada Mak. Si Mamat ni nak bagi rezeki kat dia ni. Sebab dia ni baiklah. Tuhan yang kedua pula kata, jangan, dia ni ada jahat juga. Tak boleh. Gaduh. Nampak? Sebab itulah disebabkan kita dapat makan dengan baik, kita dapat bernafas dengan elok, dapat kesihatan badan kita, puncanya adalah Allah tu esa. Berlaku musim buahan, buah-buahan dan sebagainya, itu ditandakan Tuhan tu esa. Kalaulah Tuhan 2, 3, 4, berarti akan hancur lebur muka atas muka dunia ni. Tuhan pertama nak kata binasakan satu kampung sebab dia banyak derhaka kepadanya. Tuhan kata tak apa, biar dulu, nanti takut dia taubat ke, gaduh juga. Jadi tak boleh. Jadi kesimpulannya tentang Tuhan ada dua, ada tiga, itu tidak berlaku sama sekali pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berbilang-bilang zat itu dinamakan kam munfasil. Itu nama dia. Kita kena hafal berbilang-bilang 1, 2, 3 itu dinamakan kam munfasil. Berapa juzuk, berapa zat yang bercerai. Bercerai mana berpisah. Dan dua kam ini ternafi keduanya nyekam dengan wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ternafi, maknanya zat Allah bila kita sebut qul huwallahu ahad, Allah tu esa, berarti Allah tidak dua, tidak tiga. Ya. Sebab itulah orang kafir datang berjumpa dengan Nabi, orang musyrikin, Yahudi dan sebagainya, kan? Dia datang berjumpa dengan Nabi, dia suruh Nabi, dia cerita, dia kata Tuhan kami ini daripada batu, Tuhan kami ini daripada kayu, Tuhan kami daripada tamar, katakan. Maka semua itu suruh Nabi ceritakan. Seperti mana satu kisah dalam hadis, dia kata riwayat daripada Qatadah dan Duhak dan Muqatil rahimahullah taala, datang berapa orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata mereka itu, sifatkan olehmu bagi kami Tuhannya. Maka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turunkan kalamnya pada Taurat, maka engkau khabarkan kami daripada apa kejadian Allah, daripada apa jenisnya, dari emas atau daripada perak atau daripada tembaga. Adakah ya Allah makan minum daripada siapa membesarkan dunia ini, siapa yang dibesarkan dia? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan qul huwallahu ahad, Allah tu esa. Berarti Allah tidak dijadi daripada emas, Allah tidak jadi daripada perak, Allah tidak jadi daripada besi dan seterusnya. Allah tidak makan, Allah tidak minum dan seterusnya. Tidak seperti mana yang disifatkan oleh Yahudi dan musyrikin. Itu namanya pada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu kena faham. Habis. Jadi kedua-dua kam tadi, kam kena ingat, bukan kom, kam muntasil dan kam munfasil. Dua-dua kam itu adalah ternafi dengan wahdaniyah pada zat. Jadi bila kita sebut zat Allah Subhanahu wa taala esa, keesaan pada zat Allah Subhanahu wa taala, bererti zat Allah tidak tersusun daripada berbagai-bagai juzuk, dan zat Allah tidak banyak, satu sahaja.
Tu saja. Boleh faham kan? Tu dari segi akidah kita. Jangan kita takbir Allahu Akbar. Besarnya Allah ni. Tak boleh nampak. Besar kan bahasa juzu, bukan macam besar yang kita nampak macam besar bapak dah. Allah tu maha besar, besar pangkatnya, besar darajatnya, bukan besar juzu, bukan besar zat. Jangan nampak Allah duduk depan kita, duduk atas kursi senyum. Itu mustahil. Habis. Sebab itulah kalau kita tengok orang duk sembah berhala, kita kena amantu billah, aku beriman kepada Allah yang Esa. Jangan kita suku. Betul lah, jangan kita gezerah, jangan kita bangga-bangga dengan orang kafir, jangan kita bangga-bangga tengok orang pergi merayakan sekali dengan raya-raya mereka, pergi ziarah kuil-kuil mereka. Kalau pergi ziarah tengok saja tak apa, meraihkan ini bahaya. Tu tengok tu. Sedangkan sesat. Sahabat. Itu yang pertama, di segi keesaan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya tiada bagi Allah dua sifat atau lebih daripada jenis yang satu. Ini tentang keesaan pada sifat pula. Sebab itulah bila kita sebut tentang qul huwallahu ahad, Allah tu Esa. Esa tu dia terbahagi kepada tiga. Esa pada zat, Esa kepada sifat, dan keesaan pada perbuatannya, perbuatan Allah. Tiga situ. Bukan di segi zat saja, di segi sifat Allah pun so juga. Tu kena faham. Sebab tu ulama dia menghuraikan supaya kita faham. Takut-takut kita menganggapkan kita keesaan pada zat, tetapi takut kita tidak keesaan pada sifat. Kita boleh masih lagi menganggapkan benda lain boleh dapat memberi kesan, memberi bekas pada makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena belajar. Bila kita belajar tentang akidah ini, kita faham betul-betul, maka tidak sama sekali seseorang itu akan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tentang zatnya, tentang sifatnya, dan tentang perbuatannya. Sebab tu bila belajar baik-baik, kita tidak akan percaya selain daripada Allah. Ini jalan seorang-seorang takut. Hantu kat 5 hari dah malam-malam. Takut hantu. Takut dah hantu? Takut? Tak takut? Nipu. Tak takut turun dah kencing malam-malam. Ini tahan kencing atas katil. Contohnya lah. Turun pergi tandai, kena ada teman. Takut itu. Kalau tak takut, turun dah. Takut apa? Orang berani jangan takut hantu. Hantu tu ada jin, iblis. Tapi jangan takut. Memang kerja dia untuk menakutkan orang. Kita jangan takut. Kerja dia macam tu. Tugas dia. Kita takut, lagi dia menakutkan. Habis. Jadi bila kita yakin keesaan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala macam mana? Maksud dia maknanya tiada baginya Allah Subhanahu wa taala dua sifat atau lebih daripada jenis yang satu. Seperti mana kita dah yakin bahawa contohnya Allah ada sifat qudrat, Allah ada sifat iradat, Allah ada sifat ilmu, Allah ada sifat hayat, Allah ada sifat sama' dan basar dan kalam, seterusnya sifat-sifat yang lain. Maka itu satu-satu sahaja, tidak dua, tidak tiga. Sifat Allah banyak, tetapi dalam satu-satu jenis itu tidak ada dua. Itu maksudnya. Boleh faham tak? Contohnya seperti dua qudrat atau tiganya. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya ada satu qudrat sahaja. Allah hanya ada satu sifat iradah sahaja. Allah hanya ada satu sifat ilmu sahaja. Tidak ada dua sifat ilmu, tidak ada dua sifat iradah, tidak ada dua sifat qudrat dan seterusnya sifat-sifat yang lain. Itu kena yakin kita. Tidak seperti mana kita ni banyak qudrat,
Betul tak? Kita nak buat sesuatu, kalau nak buat bangunan ni, agak-agak larat dah buat seorang. Larat? Tak larat. Pakai tangan, larat ke? Pakai alat. Jadi alat tu sama membantukan kita. Berarti kita tidak esa pada sifat kita. Sebab masa lagi kita minta bantuan kepada orang lain, itu pada zahir lah sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Pada zahir. Kita pakat. Satu bangunan ada kontrak banyak. Bukan buat seorang, mampus ni buat satu bangunan ni buat seorang. Betul, tukang rumah, kalau dia buat rumah dia memang tak siap sampai dia mati dulu. Betul tak? Sebab dia buat seorang, buat rumah orang lain dah siap lama dah. Bila buat rumah sendiri, sikit buat seorang, dia mati tuan dulu, barulah rumah tu siap. Baik, jadi keyakinan kita tentang keesaan, tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala, berarti sifat Allah tidak ada dua dalam satu jenis. Seperti mana qudrat Allah hanya satu saja. Jadi Allah melakukan, Allah menjadikan makhluk ini dengan hanya satu qudrat sahaja. Tu kena faham. Jangan kata Allah jadi langit, kudrat lain. Allah jadi bumi, kudrat lain. Allah jadi air, kudrat lain. Allah jadikan jin, manusia, makhluk lain, kudrat lain. Tidak, hanya satu kudrat sahaja. Itu kena ingat. Dan berbilang-bilang pada sifat ini. Katakan Allah tu berbilang-bilang, sifat Allah banyak, kan? Kudrat tu banyak, ada 3, 4, 5. Sebab apa? Nak jadikan makhluk ni mesti kena banyak kudrat. Banyak tu dinamakan kam muttasil pada sifat. Kam muttasil pada sifat. Kalau ada. Sedangkan kam muttasil pada sifat, mana berhubung-hubung tu di antara sifat-sifat tu, pakat tu, maka semua itu ternafi pada Allah, pada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sama sekali. Allah menjadikan makhluk hanya satu kudrat sahaja, tidak perlu kepada kudrat yang lain. Tidak sama sekali. Boleh faham Jangan sama sekali. Macam kita nak buat sesuatu, kita kena gunakan alat untuk membantukan kita. Maka itu dinamakan kam muttasil pada sifat. Boleh faham kam muttasil pada sifat. Kita pakai alat untuk membantukan kita. Itu namanya kam muttasil pada sifat. Adapun Allah tidak sama sekali. Habis. Dan bahwasanya tiada, itu yang pertama. Yang kedua, pahaman yang kedua tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dari segi sifatnya, yaitu tiada baginya yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala satu sifat yang menyerupai akan satu sifat daripada segala sifatnya, sifat Allah. Tengok. Yang kedua, pahaman yang kedua tentang keesaan, tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala, berarti tidak ada orang lain selain daripada Allah ada sifat yang serupa dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sama sekali. Itu kena faham. Bila kita sebut tentang keesaan, tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sama sekali di dalam hati kita bahawa menganggarkan orang lain boleh memberi bekal, boleh memberi kuasa, boleh sahaja bersifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sama sekali. Kalaulah berlaku sedemikian, bererti dinamakan kam munfasil pada sifat. Jadi Allah pun ada sifat kudrat, orang lain pun ada sifat kudrat juga. Maka itu dinamakan kam munfasil. Berapa sifat yang bercerai, berpisah. Jadi ada banyak. Macam kata kita ada kuasa, orang lain pun ada kuasa juga. Kita nak buat, orang lain pun nak buat juga. Kita nak buat, orang lain yang menghancurkan. Bererti ada dua kudrat. Orang lain pun ada, kita pun ada. Bererti dinamakan kam munfasil.
Adapun Allah tidak sama sekali. Tidak ada siapa-siapa yang boleh menandingkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti di segi keyakinan kita, yang memberi bekas, yang memberi mudarat, yang memberi manfaat hanya Allah sahaja. Itu kena ingat tu. Boleh faham tak? Jangan kita menganggapkan orang lain boleh memberi mudarat. Lah kita lintas bewak. Bewak lintas, patah balik. Sebab apa? Di depan nanti kena balak. Betul? Kalau kita anggap macam tu, syirik. Menganggapkan bewak lintas boleh mendatangkan mudarat, berarti orang tu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sifat Allah. Sebab bewak memberi mudarat. Padahal bewak lintas sebab dia nak pergi ke tempat lain. Betulan kita lalu, dia lintas depan kita. Kita pula dengar daripada orang sesat, bila bewak lintas membawa malapetaka, patah balik, tak jadi pergi ke depan. Balik-balik aksiden sungguh. Dia mati. Takut mati dah. Berarti kalau orang anggap macam tu, maka namanya syirik. Burung hantu duk bunyi atas rumah. Bunyi dalam rumah. Kita tidur tengah malam punya suara pula, Allahu Akbar. Tidur seorang-seorang, rumah flat tinggi sekali. Macam mana kita rasa? Selimut cari, mana selimut aku? Tak jumpa selimut. Rupa-rupanya disuruh bangun. Dia suruh bangun, bukan dia manakah. Berarti kalau kita menganggap bahawa bila bunyi burung hantu ke burung apa saja di atas rumah bunyi tu, menganggap bahawa tandanya ada orang mati kat situ, berarti orang tu syirik kepada Allah. Bukan burung tu datang mematikan seseorang. Itu kena ingat tu. Ini pahaman-pahaman yang sesat barat, yang diibaratkan, yang dibawa oleh orang barat. Betul, yang nama sesat barat. Jadi jangan kita percaya. Biarlah dia menangis, dia menakutkan kita. Lepas tu kalau masa saya mengaji pondok, kalau musim-musim cuti, orang baru pakat balik, banyak pokok kelapa. Masya Allah, sini bunyi, sana bunyi, sini bunyi, sana bunyi. Kita nak bangun malam takut. Tapi bangun juga. Lawan dia, takut apanya, berhantu dah. Memang dia jenis hantu dah, suka ucap-ucap orang tidur. Dia boleh satu ekor tu boleh bunyi suara berbagai-bagai suara. Bunyi suara kasar, bunyi oleh suara halus, bunyi boleh bunyi jauh, boleh bunyi dekat. Sebab apa? Boleh menakut, boleh menggerunkan kita. Masya-Allah. Kalau kita takut kan, Allahu Akbar. Habis. Jadi jangan kita menganggapkan makhluk lain yang memberi mudarat dan yang memberi manfaat hanya pada segi adat sahaja. Contohnya kita katalah ada kata harimau, garang, buaya, garang bila makan dia suka ganas, kan? Itu di segi adat sahaja, zahir sahaja. Tapi tidak pada hakikatnya. Jangan sampai ke pegangan i'tiqad kita sama sekali. Hanya yang memberi bekas adalah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Jadi kalau kita menganggapkan bahawa yang lain juga boleh memberi mudarat, yang lain juga boleh memberi manfaat, berarti kita anggap Allah pun ada memberi manfaat, memberi mudarat, orang lain pun boleh memberi manfaat, memberi mudarat, berarti di antara itu ada perkongsian. Nampak? Jadi itu nama syirik namanya. Nama dia kamun fasil pada sifat. Orang lain pun ada, Allah pun ada. Berarti namanya seseorang itu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala tentang sifatnya. Maka dua-dua kam ini ternafi keduanya dengan wahdaniyah pada sifatnya sifat Allah. Maka tidak berlaku tentang sifat Allah. Jadi kalau tidak ada sama sekali. Bila sebut wahdaniyah, Allah esa pada zat, Allah esa pada sifat. Jadi tidak ada siapa-siapa yang boleh menandingkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila kita belajar tentang sifat ni, insya-Allah kita tidak menjadi mudah-mudah menjadi syirik.
Kita buat apa? Kita makan nasi tak jadi syirik. Kita makan ubat tak menjadi syirik. Kita bekerja tak jadi syirik. Dan seterusnya lain-lain kali pun tidak akan mensyirikkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita tidak belajar boleh membawa kepada syirik. Sebab seperti mana tukang jual ubat. Orang jual ubat duduk tepi kaki lima, duduk di kaki lima kan. Kalau ubat klinik ni tak cakap buat kaki lima ni. Ubat ni menjarab. Kalau tak saya ambil tahu. Bahasa Kelantan sikit ni. Orang boleh kata cakap gitu. Makan ubat ni 2 biji. Bukan sebut insya-Allah. Kalau tak sembuh ambil tahu. Mana seolah-olah ubat dia lah meyakinkan, menghilangkan penyakit. Kalau kita sebut insya-Allah tu boleh tahan sikit kan. Sebab tu istilah-istilah tu kena jaga dengan baik. Dan kalau orang yang bahagian kedoktoran, bahagian bahagian kedoktor, kena jaga dengan baik. Tidak, kalau tak belajar tentang akidah ini boleh menyebabkan seseorang tu menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di segi adab kita sebut warna tak lama tak jumpa ala bau sihat, demam, sesama kan. Makan apa? Kalau makan Panadol je. Cuba kita bayangkan. Siapa yang memberi sembuh? Siapa? Allah. Panadol ke? Tidak. Kalau kita menganggapkan Panadol, ubat Panadol tu menghilangkan, menyembuhkan penyakit, namanya syirik. Sebab Allah menyembuh, Panadol pun menyembuh juga. Berarti syirik juga sebenarnya. Mensekutukan sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti tak boleh. Cuma zahir saja kita cakap. Panadol dah hilang ubat. Sebab adat kata bila ubat Panadol tu, bila dah diuji, dikaji, betulan Tuhan bagikan dengan tu, maka sembuh. Lepas tu orang kata bila demam makan ubat Panadol. Faham lagi? Itu segi adat saja. Ada juga makan benda tak hilang demam pun. Tak lagi. Berarti segi adat saja, cakapan adat. Berarti kita tidak menjadi salah. Tapi kalau kita cakap tu dengan sebab sampai ke dalam hati kita, pegangan etikad sungguh-sungguh, itu menjadi kesalahan. Bis, tu kena ingat. Makan nasi. Dah kenyang. Nasi Arab. Sedap nasi berani. Sedap. Kenyang tak lapar dah. Bubur durian tak rasa lapar dah. Kenapa? Dah kenyang. Siapa yang mengenyangkan? Allah. Bukan nasi. Tu, tapi tidaklah cakap macam tu. Cakap macam tu pula nanti orang kata pelik pula nanti. Berarti cakap adat tidak mensalah. Sekiranya hak cakap zahir saja, tapi jangan sampai ke dalam pegangan kita. Tidak boleh sama sekali. Betul lah, perlu kena mengaji. Bila mengaji, selamat. Bila tak mengaji, itulah menyebabkan sampai ke dalam hati, sampai bergaduh, tak percaya, sampai meyakinkan orang tu, sampai seolah-olah benda tu memang berlaku sungguh. Itu masalah dia. Bis. Dan bahawasanya yang kedua, yang ketiga, bila kita sebut tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka keesaan tentang zat, keesaan tentang sifat, dan keesaan tentang perbuatannya. Macam mana? Jadi tentang perbuatannya, bahawa tiada baginya bagi Allah perbuatan yang mengutui. Kena tulis tu, tulis baris, bukan mengetahui yang silap bagi. Yang mengutui, yang mensekutukan akan Allah padanya pada perbuatannya oleh yang lainnya, lain daripada Allah. Maknanya bila Allah melakukan satu persatu, menjadikan sesuatu, maka tidak ada siapa-siapa yang boleh membantukan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita buat kan, orang yang pakat tolong, itu namanya berkongsi. Jadi Allah Subhanahu wa taala melakukan, menjadikan alam ini
tidak perlu ada bantuan daripada sesiapa sekalipun. Tidak ada. Boleh? Itu keyakinan kita. Dan sekutu ini, perkongsian itu dinamakan dia kam muttasil pada af'al, pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah jadikan makhluk ini hanya dengan satu qudrat, hanya dengan satu perbuatan Allah Subhanahu wa taala sahaja, tidak perlu kepada bantuan daripada orang. Allah alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin thumma sa'al al-'arsy kan. Allah jadikan semua langit bumi dan isi-isinya, semua itu adalah dengan perbuatan Allah sahaja, tidak perlu kepada perbuatan orang lain, tidak perlu kepada bantuan daripada orang lain, tidak sama sekali. Habis. Adapun kita nak buat satu bangunan perlu kepada ramai orang. Dan bahwasanya tiada bagi yang lainnya la Allah satu perbuatan atas jalan mengadakan. Tengok. Yang kedua, pada etika kita juga tidak ada siapa-siapa yang boleh menjadikan sesuatu. Itu pada pegangan kita. Yang tadi tak ada siapa membantukan Allah. Ini pula tidak ada siapa-siapa yang boleh menjadikan sesuatu benda daripada tak ada kepada ada, seperti mana Allah Subhanahu wa taala ada. Boleh faham tak? Jangan bila kita sebut tentang perbuatan keesaan, tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bererti tidak ada siapa-siapa yang boleh menjadikan sesuatu daripada tak ada kepada ada. Tak ada. Tidak ada siapa. Jadi katakanlah seseorang tu jadikan kereta. Dulu kita tak ada, jadikan kereta. Adakah dia sama dengan Allah? Sama ke tidak? Tak sama. Sebab apa? Sebab dia usaha saja, sedangkan dia menjadikan Allah. Sebab dia ambil besi dari mana? Dia ambil besi dari mana? Ambil plastik dari mana? Daripada kejadian Allah kan? Cuma dia mereka saja. Lagi? Jadi berarti tidak boleh siapa-siapa yang boleh menjadikan sesuatu benda daripada tak ada kepada ada. Hanya bila kita kata buat bangunan ni. Dulu tak ada bangunan, tapi dah ada bangunan. Itu membentukkan sahaja, bukan menjadikan diri bangunan tu. Maknanya cuba buat besi tu di mana-mana. Cuba buatkan besi, buatkan simen, buatkan pasir, buat sendiri. Jangan ambil daripada kejadian Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak? Tak boleh sama sekali. Itu maksud dia. Dan hanya saja bangsakan kepadanya, kepada yang lain itu atas jalan kasbi. Atas jalan kasbi, atas jalan usaha. Kasbi tu kasbi, bukan SB kasbi. Dan ikhtiar, pilihan. Dua ni sahaja. Kalau kita tengok di segi kata yang lain seperti makhluk, malaikat, jin dan sebagainya, berlaku juga menjadikan kereta, buat bangunan, buat rumah. Nampak? Buat apa sahaja selain daripada ni. Tiba-tiba nampak, katalah tiba-tiba buat jadi kereta sebiji, buat jadikan satu bekas, buat jadikan rumah sebiji dan sebagainya. Itu hanya di atas jalan usaha dan ikhtiar sahaja, tidak atas jalan mengadakan daripada tak ada kepada ada. Tak. Sebab kita buat itu ambil bahan daripada bahan kejadian Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita sendiri menjadikan benda tu daripada tak ada langsung kepada terus. Tidak. Seperti mana kita jadikan besi. Tak ada. Besi itu Allah jadi. Tak ada siapa yang boleh menjadikan besi. Dan tanah, Allah menjadikan tanah. Habis. Contohnya buah-buahan. Kita usaha saja. Kita tanam. Siapa yang menghasilkan? Allah. Bolehkah kita jadikan buah? Boleh tak? Agak-agak boleh? Tak boleh. Tak ada siapa bolehkan jadikan buah. Kalau semua boleh jadikan buah, pasti dia akan jadikan buah dia, kebun dia semua baik belaka. Betul tak? Tak ada yang busuk, tak ada yang komek, tak ada yang ketok, tak ada, semua baik belaka. Jadi semua tak ada. Berarti kita hanya berusaha sahaja, tapi yang menjadikan, yang menghasilkan itu adalah
Allah. Itu sahaja. Betul kita kena usaha ikhtiar. Ada perbuatan bagi yang lain atas jalan mengadakan ini dinamakan kam munfasil pada af'al. Kesekiranya kalau ada orang lain yang boleh menjadikan sesuatu seperti mana Allah Subhanahu wa taala juga, berarti dinamakan kam munfasil pada af'al. Maka ternafi dua kam ini dengan wahdaniyah pada af'al. Jadi berarti dua-dua ini ternafi. Maksudnya tidak berlaku pada wahdaniyah pada af'al Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak ada sekutu di segi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkongsian, tidak ada siapa-siapa yang dapat membantu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lah yang badi'us samawati wal ard. Allah sahaja yang yang menjadikan langit dan bumi. Tidak ada siapa-siapa. Katakan seseorang tadi buat satu sebiji kereta, Allah bagi fikiran kepada dia. Allah dia buat tu daripada hasil daripada bahan-bahan kejadian Allah Subhanahu wa taala. Bukan buat terus jadi sebiji, tak ada. Sebab itulah kalau kita nak tengok cerita-cerita, biasa orang putih ni dia cerita dia lain sikit kan. Orang putih dia tengok kepada benda-benda yang karut. Orang suka tengok, budak-budak suka tengok Power Rangers. Betul tak? Orang tua pun suka juga kan, puas-puas tengok Power Rangers. Tu kena ingat tu. Ingat tak Power Rangers? Berapa gambar, berapa rupa, berapa warna? Pakat 5 orang. Hancur tu. Kuasa dia buat tu. Kita pun takut kan. Kumpulkan jadi satu jet, pecah balik kan. Tengok juga, tapi tengok saja. Ini maknanya jangan kita percaya bahawa dia boleh memberi bekas. Nampak? Tu akidah tu. Orang Melayu pula cerita karut. Akidah terpesong. Wahai pokok buluh, aku datang ke sini minta hajat ni. Bagilah aku satu benda yang boleh membantukan aku. Keluar trompet, 30 Al-Kazamzam. Kenapa? Dengan trompet ajaib aku. Tengok mana raja. Nampak? Itu semua tu kalau tidak mengaji akidah, rosak. Faham lagi? Tu rosak tu. Mana benda lain selain daripada Allah boleh memberi kesan, boleh memberi mudarat, boleh memberi manfaat, boleh membantu. Kawan ni pula tikam takluk ni. Wahai trompet ajaib, kamu tunjukkan apa benda ni yang menunjukkan kalahkan tu ni. Orang ambil buluh cocok tapak kaki. Contohnya puk mati. Kelemahan orang. Berarti seolah-olah trompet tu, teropong ajaib tu boleh memberi manfaat. Nampak? Syirik kan? Syirik lah. Betul kena ngaji. Wahai tali ajaib. Datang tali. Kambing ajaib. Datang kambing. Ini cerita orang Melayu. Suka buat cerita menyesatkan orang. Budak-budak tengok suka, ya Allah. Kalau cerita Hindustan lain, dia suka membawa kepada orang supaya berjumpa dengan kuil, jumpa dengan berhala, seksi-seksi, nampak pusat. Cuba tengok cerita Hindustan ni, dia suka bila ada apa-apa berhala, bila ada apa-apa berhala dia tak lepas daripada berhala. Cerita Melayu suka cinta-cinta, suka benda karut, bomo, jampi-jampi, itulah saka dan sebagainya. Itulah, berarti kena belajarlah akidah ni. Kalau kita tengok cerita tu pun tak terbawa-bawa. Kalau kita tak belajar, itulah membawa kepada seseorang itu menjadi syirik. Kita percayalah orang dah mati jadi zombie.
Percaya tak percaya? Kan ada kan zombie, takut zombie. Itu cerita daripada orang putih tu. Orang putih lah yang ajar orang Melayu buat cerita zombie. Takut pakai zombie belaka. Padahal muka pakai bedak je. Mana ada orang dah mati hidup balik atas dunia ni? Akhirat ada lah. Inilah ini semua ni akidah tu. Bukan jangan kita tengok hanya semata-mata cerita sahaja, tidak. Itu membuat pada akidah kita. Ini lalu bawa terowong nampak asap. Siapa yang lalu kawasan ini, aku akan kacau dia. Takut ya serah dulu umur. Hantu punya. Jangan takut. Tak boleh sama sekali. Habis. Agak-agak boleh faham tak? Boleh ya? Kalau bila sebut tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad, mana sa pada zat, sa pada sifat, sa pada perbuatan. Tak boleh siapa-siapa boleh berkongsi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Selamat akidah kita. Kalau tidak selamat. Makan ubat syirik, makan nasi syirik, bekerja syirik. Siapa yang beri rezeki pada kita? Allah, bukan kita. Kalau kamu tak usaha, kamu tak pergi cari, mampus. Tak. Allah yang memberi rezeki. Kita usaha, Tuhan bagi. Sebab tu ada setengah orang tak usaha banyak pun dapat banyak. Ada yang usaha dari pagi sampai petang dapat sikit. Sebab rezeki yang Tuhan bagi. Itu tentang rezeki. Kena yakin. Kalau kita tak yakin tentang rezeki Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang itu boleh membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu. Dia yakin bahawa usaha dia adalah menghasilkan rezeki, itu syirik. Habis. Berarti kita hanya usaha sahaja. Yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan mustahil lawannya, lawan wahdaniyah itu ketiadaan esanya Allah pada segala yang tersebut. Mana lawan dia lah. Bila Allah ada dua, Allah tu ada orang lain membantu, ada orang lain pula dapat menguasai, dapat ada sifat kuasa, dapat boleh mengadakan seperti mana Allah juga, kan? Allah orang lain pun dapat memberi manfaat, boleh memberi mudarat seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala juga. Itu nama dia mustahil, jangan kita terima. Habis. Seperti mana ada satu cerita. Tak dengar cerita kan? Orang kafir ni memang banyak syirik. Kawan ni, orang kafir ni dia pantang jumpa patung. Pantang jumpa patung. Bukan walaupun dia tak buat sekalipun. Bila ada patung aja, dia akan sembah. Tak kira di tengah jalan, tak kira di tepi sungai, tak kira di tepi tandas, semua pantang jumpa patung. Sebab tu kalau kita tengok, kan, pondok kecil warna merah tu banyak kawasan mana? Cuba cerita. Kenal tak pondok warna kecil warna merah? Siapa punya? Kawasan mana aja cerita? Semak-semak tu dia cari satu. Kan? Kalau orang Keling pula kat mana? Kuil tu memang dah ada dah. Kawasan hutan-hutan, pokok besar-besar, betul? Kalau Buddha pula, orang pemuja, dia pantang jumpa patung. Kalau di Malaysia ni buat patung di tengah jalan, pasti dia akan pergi sembah setiap petang. Jangan kira kamu sombat ke jam ke apa ke, aku sembah kat situ. Jadi nak ceritanya, penuh dengan ayam-ayam, dengan lilin-lilin, dengan kemian-kemiannya, dengan calok-caloknya, penuh. Sampai polis tu setiap hari kena kebas, kena panggil PSJ pula semua untuk bersihkan itu. Semak kat situ, busuk. Setiap petang penuh dengan ayam. Siapa nak makan ayam free, pergilah makan kat situ. Jenis ceritanya apa? Kawan ni dah ada percaya, setiap kali petang dia pergi, setiap kali petang dia pergi.
Satu lagi dia ada projek. Nak cerita ni. Bila dia ada projek, tiba-tiba projek dia tak dapat. Nak cerita ni. Bila projek dia tak dapat, dia kata jangan bimbang. Kawan ni bimbang dah. Dia tak dapat ni. Yang biasa ni, yang cerita ni, dia kata jangan bimbang. Tak apa. Kalau di istilah kita, insya-Allah besok dapat. Kalau istilah kita kan. Dia kata tak apa tu. Nanti petang ni aku pergi tempat tu, bawa ayam seekor, mahal sekali. Besok dapat. Dia pergi. Yakin dengan pahala dia tu, yakin dengan patung tu. Dengan ayam besarnya, dengan lilin banyaknya, macam-macam makanan campur dengan nasi kuih sekali. Pergi besok dapat sungguh. Dapat sungguh. Masya-Allah. Ini apa? Tuhan bagi ke? Tuhan bagi. Kenapa? Untuk bertambahkan lagi kesesatan dia. Bukan patung tu yang bagi. Kalau patung dia bagi, duk senyum macam tu, panas hujan lebat orang berak, burung berak pun tak tepis. Mudarat ke? Kalau dia bijak, apa tak lari? Kenapa dia bijak? Kenapa dia tak tepis ni? Lalat dari hidung senyum je. Apa? Sedangkan Nabi Ibrahim ketuk kepala dia dengan berhala, kenapa dia tak mengelak? Kalau dia kata Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Berarti yang walaupun dia bersegi sembah, Tuhan bagi dapat berjaya apa kehendak dia itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala bagi supaya dia bertambah sesat lagi. Seperti mana orang yang buat sihir, jangan kita menganggap orang sihir itu boleh memberi bekas, boleh memberi mudarat, boleh memberi manfaat. Jangan sama sekali. Tuhan bagi itu adalah untuk bertambahkan, supaya dia menambahkan lagi kesesatan kepadanya. Na'udzubillah min zalik. Jadi kalau orang buat sihir rasa bangga, aku buat jadi ni. Jadi orang pakat ramai datang. Kita pun pergi jumpa. Ada masalah jumpa Tok Bomo, ada masalah jumpa Tok Sihir. Itu bertambah sesat lagi. Wis. Dan dalil wahdaniyah Allah Subhanahu Wa Taala, jikalau berbilang-bilang Tuhan, nescaya adalah tiap-tiap Tuhan itu daripada berapa Tuhan itu lemah. Wallahu a'lam. Panjang. Insya-Allah lepas ni kita sama. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala pada muka surat 10, barisan yang kedua, 4, 6, 8, 10 daripada bawah ke atas. Dua belah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, hendaklah bersyukur engkau atas nikmat lidah ini dengan memeliharanya lidah daripada barang yang tiada dijadikan dia kan lidah kerana barang. Maksudnya kita kena jadikan lidah kita untuk berzikir, untuk kebaikan. Sebab Allah jadikan lidah adalah untuk melakukan, untuk bercakap perkara-perkara yang baik sahaja. Kegunaan lidah untuk perkara yang baik sahaja. Jadi Allah tidak jadikan untuk perkara yang tidak baik. Jadi misalnya suruh kita syukur, kita kena melakukan, memeliharakan daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab setiap perkataan kita, setiap cakapan kita akan dicatat oleh dua malaikat. Kalau baik dicatat oleh malaikat raqib, dan kalau tak baik dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Berarti kita kena hati-hati. Sebab ada dua pengawal. Ya. Ingat tak pengawal kita? Kita pergi ke mana pun ada kawalan kita. Jangan takut. Ni masalah masuk juga tasawuf kan. Jangan takut, kita ada pengawal, ada bodyguard kita.
Bila kita ingat bodyguard kita ada bersama dengan kita, agak-agak kita takut tak? Agak kita berani tak nak melakukan maksiat? Berani ke tidak? Kalau betul-betul kita yakin bahawa kita ada bodyguard 2 orang ini, pasti seseorang tidak berani nak melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada bodyguard. Siapa dia? Raqib dan Atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin, tidak berlafaz satu perkataan, illa ladaihi, melainkan di sisinya raqibun atidun. Kalau baik ditulis baik, kalau jahat ditulis jahat. Jadi kena hati-hati. Boleh? Tapi masalah juga kalau dia suka sembang, masalah juga. Tak sembang, orang kata sombong pula. Tak peramah, salah juga. Bila bersembang takut terlajak pula, jadi kena hati-hati di jalan raya. Bukan tak berjalan langsung, berjalan tapi hati-hati. Cakap benda-benda yang tidak membawa kepada dosa lah. Itu saja. Apa kata dia? Memelihara daripada barang yang tidak dijadikan dia kerana barang tu, seperti mana kena melihara daripada berkata-kata dengan yang dilarang. Mana perkara yang dilarang, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kena jaga. Seperti mana maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tidak menjadikan lidah, sebab Allah Subhanahu wa taala jadikan makhluk dan jin ini hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadi setiap anggota kita yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Bukan hanya sembahyang saja kita dapat pahala, kita buat benda lain pun dapat pahala juga. Tapi yang membawa kepada ibadat kepada Allah, kita ajak orang, kita suruh orang, kita larang orang, dapat juga cakap benda baik. Seperti dusta, seperti ini contoh bagi berkata-kata yang dilarang. Seperti berdusta. Berdusta mana sifat dia ni? Berdusta yang menyakiti akan orang yang lain. Berdusta yang membawa kepada orang lain sakit hati. Boleh Itu namanya dusta haram. Bukan dusta halal bukan dusta sunat Nipu sunat ni, nipu sunat. Tak ada nipu sunat Nipu sunat je ni. Biasanya nipu sunat ni abang-abang sendiri Abang dari mana Alah, abang dari kedai. Tadi sembang dengan kawan balik semayang tadi. Orang nak sampai dekat subuh dah terlajak macam ni. Nipu tu. Padahal singgah rumah lain. Contohnya. Baik. Jadi jangan kita suka bersifat penipu. Jangan. Maka iaitu dusta yang menyakiti akan orang yang lain itu dosa besar. Dosa besar Baik, dosa besar. Bila dosa besar berhajat kepada taubat, berarti dia kena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi maknanya janganlah kita latih diri kita supaya jangan biasakan lidah kita untuk bercakap benda-benda yang membawa kepada dusta. Bawa kepada dosa. Sebab kalau orang selalu melakukan dusta ini, maka Allah akan umumkan, suruhkan kepada para malaikat, dan Allah suruhkan Jibril umumkan seluruh makhluk, beritahu kepada seseorang itu bahawa dia adalah pendusta. Kalau berat hari, jangan sama sekali. Jadi dusta ini termasuklah dalam sifat-sifat munafik. Ayatul munafik salasa,
tanda-tanda orang munafik ini ada 3 perkara. Jadi munafik yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan munafik yang zahirnya Islam, di dalamnya kufur. Jadi siapa-siapa yang bersifat dengan sifat ini, maka dia sudah ambil daripada sifat orang munafik. Dia tak jadi munafik betul, munafik sifat saja lagi. Cuma dia tidak munafik akidah. Tapi kalau dia beriktikad, baru jadi. Itu munafik akidah. Cuma kalau munafik di zaman Nabi, itu munafik betul lah. Kafir di dalam Islam zahir. Itu memang masuk neraka dah tu. Tapi kalau orang Islam tapi bersifat dengan sifat dusta, maka dia ambil sifat munafik, tapi masih lagi Islam, masih lagi iman, tapi cuma berdosa saja. Bersalahan berdusta yang tiada menyakiti. Kalau dia berdusta tak mensakitkan hati orang, itu dosa kecil. Kecil-kecil pun dosa juga. Berarti jangan selalu cakap menipu, kena cakap benar. Lebih-lebih lagi kalau kita tipu dengan mak ayah kita, lebih-lebih lagi kalau kita nipu dengan guru-guru kita, lagi teruk. Kalau dengan mak ayah kita suka menipu, dengan orang lain lebih lagi. Nampak? Berarti kena didik anak-anak kita jangan suka nipu. Cakap betul, salah tetap salah, jangan nipu. Tu lagi suka. Kalau dia cakap betul, kita suka, kan? Tu jangan. Habis. Jadi kena hati-hati ya. Bersalahan, berdusta, menipu yang tiada menyakiti, menyakitkan orang lain, maka itu hanya berdosa kecil saja. Berarti dosa kecil, maka dosa juga, tapi kecil sekecil. Tapi kalau kita orang yang beriman, dia tak kira sama ada dosa kecil, dosa besar, dikirakan adalah kesalahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita kena elaklah, jangan kita nak masuk dalam orang yang melakukan derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah tak suka. Kecuali kerana hajat. Kalau berdusta, kalau menipu kerana hajat, ini tak termasuk dalam dosa, tak dikirakan berdosa kerana ada hajat. Hajat apa? Maka tiada ada ia dusta itu berdosa, maka dikirakan tak berdosa. Boleh ya? Jadi berdusta ini dia ada ada 3 cara. Baiklah, kita nanti akan cerita kemudian. Jadi dosa kalau ada hajat, mana tak berdosa. Seperti mana berdusta kerana mendamaikan antara manusia. Manusia mana? Manusia yang berkelahi. Kita mendamaikan antara 2 orang yang berbalah, yang berkelahi, maka tidak dikirakan berdosa disebabkan kita menipu. Boleh? Boleh ya? Si A gaduh dengan si B. Kita kalau kita cakap betul, dua orang ni memang tak berdamai, tak baik, kita pun menipu. Kita beli hadiah. Kita yang beli hadiah, bukan si A tu beli hadiah. Kita beli hadiah, kita bagi hadiah kat si B. B, contoh lah ni kan. Nanti terasa pula ni. Contohlah. Antara kalau orang yang bini ramai, dia pandai menipu. Dia beli hadiah ni, padahal tak join pun kan, beli hadiah ni. Kakak sana bagi hadiah kat yang ni, padahal tak beli pun. Kita yang menipu ni kan. Jadi kawan ni pula, kamu tak marah-marah dia pun ada juga hadiah kat aku. Ada kat. Jadi pergi penera si A pula, si B pula. Si A pula. Ni si B ni bagi hadiah ni, dia kirim salam, padahal tak ada pun. Kita tipu tu. Nampak? Tipu ke? Nampak zahirnya tipu, tapi tak kira dosa. Lama-lama kalau kita makan sekali okey tak? Kita makan ramai-ramai, makan sekali kan.
Oh bagus. Dah kita bagi hadiah aja. Datang hadiah sana lagi salah sini, hadiah lagi salah sini. Lama-lama tak ada lah rasa nak bergaduh. Jadi berdamai. Nampak? Ini dah nak bergaduh sikit-sikit cocok pula lagi. Itu yang bergaduh lalu pecah belah tu. Habis. Jadi kalau kita mendamaikan orang yang berkelahi, yang bergaduh dengan sebab kita gunakan tipu tadi, maka adalah tak dikirakan berdosa. Itu saja. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa bil kadzabi may yuslihu bainan nasi. Dalam hadis yang panjang, fayanni khairan aw yaqulu khairan. Hadis ini hadis sahih Bukhari Muslim. Ada riwayat Syaikhan. Apa arti dia? Tiada mereka yang mendamaikan antara manusia itu berdusta. Maksudnya orang yang mendamaikan antara orang yang berkelahi tadi, dia tak dikirakan berdosa di segi dia berdosa itu. Mana kalau dia gunakan berdusta, menipu yang menyebabkan orang tu berdamai, menyebabkan orang jadi baik, maka tak dikirakan dosa. Nipu-nipu lah tapi tak berdosa. Ini namanya nipu. Nipu apa lagi? Wajib ke sunat? Oh sunat. Kalau kita bagi risuah je ni, sunat jangan nipu tau. Dah sunat ni. Tak sunat tu. Nipu sunat. Jadi tengoklah keadaan kalau perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan, tapi kalau kita cakap benar membawa ada kerosakan, tapi kalau tipu baik. Tengok benda. Kalau berkaitan dengan benda wajib nipu. Kalau berkaitan dengan benda sunat nipu. Kalau berkaitan dengan benda harus nipu. Kalau berkaitan dengan benda haram nipu. Tengok keadaan. Dia ada tipu wajib, tengok akan datang ke kita sendiri. Nampak? Jadi kesimpulannya, kalaulah tipu tu ada hajat, ada maslahat, maka tidak dikirakan berdosa. Sebab setiap fakullu maqsudin mahmudin, setiap maksud yang dipuji, yumkinut tawassulu ilaihi bisidqi wal kazib, yang boleh menyampaikan kepadanya, kepada maksud itu dengan benar ataupun dengan dusta, jami'an, semua sekali. Kalau benda tu yang membawa kepada kebaikan, yang boleh tiba bercakap benar pun boleh, cakap menipu pun boleh, berarti semua itu memang tak bolehlah kita menipu. Tetapi kalaulah membawa kepada kebaikan tadi, menyampaikan kepada benda yang maksud yang nak dipuji tadi, melainkan dengan dusta, maka wajib kena dusta. Tak boleh kita cakap benar, nanti bahaya nanti. Kita nak tahu keterangan ini insya-Allah pada minggu akan datang tentang dusta, panjang lebar. Wallahu a'lam. Lambat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhan wa hilman malaikatin wa qarbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah.